Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Apa khabar anak-anak Puspa semua? Semua sihat? Okay, hari ini, tanpa melengahkan masa, saya akan menyampaikan satu taklimat berkenaan dengan garis panduan pengendalian dan pelaksanaan PDP semasa pandemik COVID-19. Okay, semua sedia maklum ya bahawa bermula daripada 18 Mac hari itu, kerajaan telah mengumumkan MCO, Movement Control Order bagi seluruh rakyat Malaysia dan pihak UNIZA telah membuat keputusan untuk memberhentikan PDP uh, setelah pengumuman itu dibuat dan kita akan memulakan kuliah ini kembali pada tarikh yang akan saya maklumkan sebentar lagi. Jadi semua orang sila ambil perhatian terhadap taklimat yang akan saya berikan pada hari ini. Okay. Semua sedia maklum bahawa akibat daripada PKP ini ataupun kita panggil sebagai MCO, uh, semester 2 2019 hingga 2020 akan dilaksanakan sepenuhnya secara atas talian ataupun kita akan mengadakan sesi kuliah secara remote learning. Okey, yang mana kita tidak akan ada face to face secara kuliah dan pelajar tidak akan kembali ke kampus untuk hadir ke kuliah. Mengikut arahan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi atas nasihat daripada MKN, Majlis Kesihatan Negara, bahawa tidak akan ada pergerakan langsung, tidak akan ada pergerakan masuk ke kampus bagi semua pelajar sehinggalah Ogos 2020. Jadi bermaksud ya untuk semua pelajar anak-anak Puspa ini bahawa you all semua tidak akan masuk ke kampus sehinggalah semua orang tamat pengajian Puspa. Nampak gayanya memang kita tidak akan berjumpa secara face to face dan kita harus meneruskan berbaki lagi 4 minggu kuliah kita akan adakan secara atas talian. Okay, itu adalah satu keputusan yang perlu kita terima atas nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara. Okay. Dan bila mula PMP ni untuk UNIZA? Mungkin ada setengah pelajar yang masih lagi tidak maklum bila agaknya UNIZA ni nak start balik sisi PDP. Mungkin anda semua dalam keadaan setengah honeymoon. Okey, jadi tak sedar pun atas segala pengumuman tak mencakna pun perkara-perkara yang berlaku di UNIZA ini. Okay, dengan ini saya ingin mengisytiharkan bahawa macam pengumuman nak raya ya, bahawa PDP di UNIZA akan bermula pada 31 Mei 2020 sehingga 27 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu sahaja lagi. Okey, perlu ingat ya 31 Mei 2020, jangan terlampau syok sangat raya sampai terlepas pandang. 31 Mei 2020 kita sudah mula PDP kita secara atas talian dan juga secara remote learning. Okay. Dan seperti biasa, lepas kita habis sesi kuliah 4 minggu, kemudian kita ada 1 minggu study week sebelum kita akan meneruskan peperiksaan akhir yang akan bermula pada 5 Julai sehingga 11 Julai 2020. Okey, pada kali ini peperiksaan akhir akan berlangsung hanya selama 1 minggu sahaja. Bukan 2 minggu seperti sedia kala, tetapi hanya 1 minggu sahaja. Dan peperiksaan akhir ini akan ada kelainan sikit. Ada peperiksaan akhir, cuma cara pentaksiran dia tak sama macam sebelum ni. Jadi saya ingin mohon setiap pelajar untuk update dengan pensyarah masing-masing apakah pentaksiran yang akan diukur pada peperiksaan akhir semester. Perubahan ini telah berlaku, namun begitu ya, kita perlu mendapat kelulusan senat terlebih dahulu. Once kita telah mendapat kelulusan senat dan pensyarah akan maklumkan kepada para pelajar apakah perubahan-perubahan pentaksiran dan juga akan ada berlaku je perubahan dari segi peratusan. Okey. Jadi saya ingatkan kepada semua pelajar supaya alert terhadap pengumuman-pengumuman yang akan diberikan oleh para pensyarah masing-masing.
Okay, antara pengumuman yang telah kita buat sebelum ni adalah berkenaan dengan jadual kuliah ya. Saya rasa semua orang semua sedia maklum yang telah kita sharekan dalam grup WhatsApp oleh Dr. Huda bahawa kita akan ada perubahan dari segi jadual perkuliahan. Saya nampak ada juga reaksi yang ikon gambar mata terbeliak bila tengok jadual perkuliahan ini. Mungkin ramai menganggap bahawa adakah mereka perlu menghadir kelas daripada 7.45 pagi sampai 5 petang. Tak. Okay. Sebenarnya tujuan kita untuk aturkan satu hari hanya satu jadual kuliah kerana kita ingin memastikan bahawa pelajar dapat fokus satu hari satu mata pelajaran sahaja. Okey, kita tak mahu bahawa bila ada pelajar, mula dia ada kelas dengan Madam Aida, kemudian dia ada kelas pula dengan Dr. Salmi. Jadi proses itu akan menyebabkan pelajar akan hilang tumpuan kepada kursus yang seterusnya. Jadi apa yang kita putuskan adalah satu hari, satu kursus sahaja. Okey, hari Ahad kita akan tumpukan kepada matematik. Jadi Puan Aida atau Madam Aida akan maklumkan kepada para pelajar bahawa kuliah akan bermula pada jam berapa. Dan pada hari yang sama juga, matematik ini anda semua akan diberi peluang untuk mengadakan perbincangan, discussion dan juga Madam Aida juga akan memberi pentaksiran kepada para pelajar. Jadi hari Ahad tu hanya dedicate untuk matematik sahaja. Okay, hari lain Puan Aida tak dikacau. Okey, hanya pada hari Ahad sahaja. Jadi bila hari Isnin pula bermula, maka para pelajar boleh tumpukan perhatian pula kepada subjek teknologi maklumat. Kita tidak mahu mix kepada kursus-kursus yang lain. Jadi you all semua ada masa dan juga lebih fleksibel. Okay, andai katalah Puan Aida kata 9 hingga pukul 10 kita akan adakan kuliah. Kemudian you all break sekejap. Kemudian kita sambung balik. Kita akan ada discussion secara offline, synchronize hanya dekat klip sahaja, maknanya tidak perlu secara live. Kemudian Puan Aida akan bagi assignment yang perlu dihantar pada hari yang sama. Jadi, ini akan memberi peluang kepada pelajar lebih fleksibel, terutama sekali pelajar yang akan mengalami masalah internet. Lebih fleksibel. Jangan risau ya. Kita telah memastikan bahawa pelajar-pelajar lebih dapat menumpukan perhatian satu hari, satu subjek sahaja. Okay. Dan ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian kepada para pelajar. Apabila kita ingin memerlukan PDP pandemik COVID-19 ini, ada beberapa perkara yang perlu anda semua ambil perhatian ya. Apakah perlu diberi perhatian? Pertama adalah amat penting bagi setiap daripada anak-anak Puspa untuk maklumkan kepada kami status kebolehcapaian internet. Yang mana kita semua telah sedia maklum bahawa kita telah mengadakan satu survey kepada semua pelajar. Bukan itu saja, saya juga telah meminta kepada mentor untuk hubungi mentee masing-masing untuk menanyakan kabar ataupun menanyakan apakah persediaan untuk mereka bermulanya 31 Mei 2020 dan juga bermulanya simulasi pada esok hari. Dan sebagai seorang pelajar juga, peranan anda untuk mendapatkan jadual PDP daripada pensyarah. Kita dah ada jadual satu hari, kemudian apakah jadual yang spesifik time anda perlu dapatkan kepada pensyarah masing-masing. Peranan yang ketiga, sebagai seorang pelajar juga, anda perlu hadir dalam sesi PDP masa nyata. Apa maksud masa nyata ni adalah PDP yang diadakan secara live. Tapi saya pasti kebanyakan daripada pensyarah Puspa, mereka lebih senang untuk mengadakan kuliah secara asinkronis. Tetapi perbincangan secara sinkronis. Sinkronis iaitu secara masa nyata. Jadi saya ingin memohon kepada semua pelajar akan dapat hadir dalam sesi PDP masa nyata. Ini adalah peranan sebagai seorang pelajar. Yang keempat pula sebagai pelajar Puspa, anda semua kena pastikan bahawa anda dapat memuat turun bahan PDP yang diberi oleh pensyarah. Keep in touch dengan pensyarah. Katakanlah mereka tak boleh akses klip, tak akses online. Maklum pada pensyarah, jangan senyap saja. Sebab pensyarah kita ni telah diberi latihan yang secukupnya. Kalau pelajar ni tidak ada line, macam mana pula nak hantar bahan pengajaran ya. Cuma sebagai seorang pelajar, tolong maklum kepada pensyarah jika anda ada mengalami sebarang masalah dalam memuat naik bahan PDP. Yang kelima adalah kita mohon juga pada para pelajar ya untuk mengisi borang maklum balas berkenaan pengandaian PDP dalam talian. Untuk kita improvise atau untuk kita improve
Okey, cara-cara mengajar kita untuk sesuai dengan keadaan semasa pelajar berkenaan. Dan yang keenam, bagi pandang pelajar ya, amat penting untuk menerima maklum balas aktiviti PDP dan juga penilaian sumatif yang diberikan oleh para pensyarah. Okey, kat sini kita tahu bahawa ya ada pelajar mengalami masalah internet dan kekuatan internet mereka adalah berbeza, iaitu rendah, ada yang sederhana, ada yang laju. Jadi perkara-perkara ini yang saya rasa yang saya katakan penting untuk para pelajar maklum kepada pensyarah. Kerana bila pelajar itu katakanlah mereka mempunyai internet bandwidth yang sangat rendah, maka pensyarah akan dapat memikirkan ya cara bagaimana untuk menyampaikan kuliah atau bagaimana untuk menyampaikan maklumat, pentaksiran dan sebagainya kepada para pelajar. Jadi benda ini memang sangat-sangat penting ya untuk para pelajar. Okey, dan seperti saya maklum tadi, kita ada dua sesi sama ada secara asinkronis ataupun sinkronis. Apa itu asinkronis atau sinkronis? Sinkronis adalah PDP yang dijalankan pada waktu yang sebenar. Okey, maknanya secara live. Macam pukul 8 hingga 9 pagi, dalam guna Zoom atau Cisco Webex ataupun Google Meet, dia akan dijadikan pada waktu yang sebenar. Ataupun pensyarah nak gunakan Facebook Live, Dr. G nak gunakan Facebook Live, itulah waktu sebenar. Dan ada juga pensyarah yang akan melakukan PDP secara asinkronis. Macam saya ni. PDP yang saya buat macam taklimat saya jalankan ini adalah sebagai asinkronis. Yang mana saya akan rekod, kemudian saya akan letak dalam YouTube dan pelajar tengok pada bila-bila masa sahaja. Kemudian pada hari yang sebenar, kita akan live, synchronize untuk discussion. Itu adalah dua pendekatan yang berbeza dan pastikan pelajar sedia maklum apakah pendekatan yang akan dibawa oleh pensyarah berkenaan. Adakah secara synchronize ataupun asynchronized. Asynchronized iaitu PDP dijalankan tidak bergantung pada waktu sebenar. Dan untuk semua sedia maklum bahawa klip kita juga telah berbeza. Masing-masing boleh pergi ke laman web klip. Klip Uniza di Lumai dan di situ sebenarnya para pelajar perlu klik pada Puspa. Klik pada Puspa ini. Jangan masuk yang lain. Kalau masuk yang lain memang you all akan jumpa lah ya untuk Puspa punya khusus-khusus. Jadi apa pelajar perlu buat adalah masuk ke klip dan klik Puspa dan di situ adalah terdapat khusus-khusus yang dijalankan oleh pensyarah Puspa. Dan bermula pada esok hari, kita akan adakan simulasi untuk kita melihat sejauh mana sistem di Uniza ini dapat menampung pembelajaran secara online secara serentak bermula daripada asasi sehinggalah ke peringkat master. Master secara coursework. Jadi kita ingin pastikan bahawa semua pelajar esok hari sudah bersedia. Dan saya rasa semua pensyarah telah maklum ya kepada pelajar bahawa bermula esok hari kita akan adakan simulasi PDP. Tetapi untuk simulasi PDP ni kita akan menggunakan jadual kuliah yang sebelum ni. Bukan jadual kuliah yang saya maklumkan tadi, jadual kuliah COVID-19 tadi. Tetapi pada esok hari kita akan adakan sesi kuliah menggunakan jadual yang asal. Jadual yang sebelum COVID-19 ni. Jadi pastikan bahawa semua pelajar bersedia pada esok hari sehingga 21 Mei untuk kita adakan simulasi PDP. Semua kena bersedia. Dan antara isu-isu yang kita rasakan dari pelajar adalah mungkin dalam proses simulasi itu kita akan dapat pastikan bahawa kemungkinan ada isu pelajar yang mempunyai masalah capaian internet. Dan kita kena pastikan bahawa ada perkara-perkara penyelesaian yang boleh dibuat oleh para pelajar. Kalau tak ada laptop, mentor akan hubungi pelajar. Persekian tidak konsif juga, mentor akan hubungi pelajar dan jika ada masalah lain, saya harapkan ya pelajar dapat hubungi pensyarah yang berkaitan. Akhir sekali, saya ingin pastikan bahawa setiap pelajar dapat memberikan komitmen terhadap kehadiran kuliah ataupun peperiksaan ataupun pada pihak Puspa supaya kita tidak ketinggalan dalam PDP online. Tolong bagi komitmen yang sepenuhnya ya terhadap kehadiran kuliah dan peperiksaan. Akhir sekali daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.